Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar Radio IQ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Mudah-mudahan kita semua pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini sekali lagi bersama-sama dengan saya Dr. Mahmud Ahmad dalam perbahasan kita, perbincangan kita menyambung kepada perbincangan yang berkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kenapa saya membahaskan penyambungan tentang millah Ibrahim ini? Kerana kita tidak, bagi orang Islam, kita tidak mengambil sesuatu isu itu hanya mengikut masa dan tempat semata-mata. Contoh, kita kata kita sambut hijrah, ma'al hijrah. Kita hanya kenang dan kita hanya hayati masa hari pertama hijrah. Itu awal Muharram. Bila masuk Muharram, kita ingat tentang peristiwa hijrah, kita bercakap tentang peristiwa hijrah, kemudian kita lupa apa itu hijrah sepanjang-panjang daripada, selain daripada bulan Muharram itu. Begitu juga dengan ibadah yang kita sebut sebagai puasa. Puasa Ramadan itu, kita seolah-olah kadang-kadang sebahagian daripada kita melihat Ramadan itu hanya dihayati pada bulan Ramadan. Lalu di luar Ramadan, yang selalu disebut oleh para ulama kita, tuan-tuan guru kita, kita lupa peranan kita di dalam bulan Ramadan itu untuk dibawa di luar Ramadan. Jadi begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sidang yang pendengar mata Allah SWT sekalian, bila kita bercakap tentang millah Ibrahim ataupun cerita Nabi Ibrahim ketika mana dia menyembelih anak, yang kita raikan tentang penyembelihan korban itu, kita tidak mahu sekadar menghayati masa hari raya korban itu saja, tetapi kita nak menghayati dia punya intipati, dia punya cerita di sebalik kenapa Nabi Ibrahim tidak mempersoalkan perintah Allah untuk menyembelih anak dia. Intipati itu yang kita bawa setiap waktu dan setiap saat sepanjang umur kita, sepanjang tahun yang kita hidup, kita nak bawa intipati itu. Apa yang dipelajari daripada penyembelihan ataupun ibadah haji yang kita laksanakan di Baitullahil Haram. Sebab itu hari itu pernah saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, soal penyembelihan itu bukan sekadar kita merasakan bahawa ini adalah masa untuk kita membantu fakir miskin, bersedekah. Itu hasil daripada sembelihan itu. Sebab dah sembelih, dah banyak-banyak, nak buat apa? Kita sedekahkan je lah. Pasal tu kita makan dan kita bersedekah dengan hasil yang kita korban itu, ataupun hasil yang kita sembelih itu, binatang kita sembelih. Tetapi apa yang sepatutnya dipelajari daripada penyembelihan itu ialah kita hayati. Kita sembelih lembu ataupun kambing itu, seolah-olah peristiwa itu adalah Nabi Ibrahim menyembelih anak dia, iaitu Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Peristiwa itu adalah peristiwa ketaatan. Jadi kita bila sembelih itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Bukan ini adalah sedekah saya untuk fakir miskin. Berbeza dengan bila kita bersedekah ataupun berzakat. Itu rohnya ialah memang seolah-olah membantu umat Islam yang lain, walaupun hakikatnya kita membantu diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, membantu untuk memperbanyakkan pahala kita. Tapi kita duk rasa ini kita bantu orang. Hakikatnya bila kita melihat peristiwa korban itu ialah ruhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Ismail. Sebab itu bila sebut tentang Ibrahim ini, ada benda yang Allah sebut tentang Ibrahim alaihi salam ini, iaitu millah. Millah Ibrahim ini. Baik. Perkataan millah itu sendiri terdapat di dalam Al-Quran hampir 11 ayat. Lebih kurang lah. 11, 12 gitulah. Ayat yang menyebut tentang millah. Apa itu millah? Millah ni, tuan-tuan dan perempuan sidang pendengar mata Allah SWT sekalian. Millah ni sebenarnya, dia adalah cara ataupun pendirian. Kalau bahasa universiti, metodologi, ataupun conceptual, itu adalah dia punya bahasa dia. Kalau bahasa Jawa, style,
Bukan Gangnam Style. Style ataupun stand, pendirian. Pendirian millah Ibrahim ni maknanya pendirian Ibrahim. Begitu juga kalau kita tengok contoh. Contoh mudah dapat. Ingat, masa kuliah saya kan ada pen dan kertas ya. Sebab saya akan menyebut beberapa ayat dan rujukan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh catat dan terus mengkaji perbahasan yang kita bahaskan dalam tempoh yang singkat ini. Tuan-tuan dan puan-puan cuba lihat dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 120. Ayat ini selalu dibacakan berhubung dengan keadaan umat Islam yang bertembung dengan golongan yang memusuhi Islam. Musuh utama Islam selain pada syaitan, golongan musyrik, kufar. Allah SWT mengindikasikan, itu bahasa dia tu, menceritakan kedudukan dua puak yang cukup bahaya ni, yang Allah SWT telah sebut. Jadi bila kita tengok benda tu realiti berlaku, tak belik, babe. Pasal apa tak belik? Pasal Allah dah cerita dah. Bakpo muda peh-peh weh. Allah kata apa? Walan tarda, ba'na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan reda. Lantardah, tidak akan reda sehinggalah kamu menurut millatahum. Millatahum bukan kita ikut jadi Kristian atau kita ikut jadi Yahudi. Sebab dalam kajian perbandingan agama ataupun kajian kita terhadap agama Yahudi ni, tak ada orang yang dibenarkan untuk mengkonvertkan diri ataupun nak ubah agama kepada agama Yahudi. Walaupun dia rasa agama Yahudi ni Power Rangers untuk dia nak ikuti, tapi bila dia pergi jumpa orang Yahudi, I want to become a Jew, wa'yazubillah, orang Yahudi kata no way and no road. Tak boleh, pasal dia tidak menerima kita orang lain yang bukan Yahudi untuk jadi Yahudi. Dia takkan boleh. Itu dia punya pendirian. Ini milah dia. Tetapi dalam konsep pendirian dia, untuk menjadikan kita macam dia, perangai serupa dengan dia, perangai inilah yang dipanggil pendirian, inilah milah. Maknanya Allah SWT gambarkan, mereka ini tidak akan redha dengan kamu, iaitu Yahudi dan Nasrani, sehinggalah kamu ikut style dia, pendirian dia, cara dia, metodologi dia, kaedah dia memahami kitab yang Allah SWT turunkan dahulu. Pendirian inilah yang dia kontradik ataupun dia berbeza dengan pendirian Ibrahim AS. Pendirian-pendirian yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS ini juga sama dengan pendirian yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi dia punya pendirian seorang Nabi, kita ambil banyak contoh daripada Nabi Ibrahim AS. Dulu kita dah sebut kenapa korban, kenapa dan sebagainya, kenapa haji, itu semua kita kaitkan directly kepada Nabi Ibrahim. Semua amalan itu, semua mutlak merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya dan keluarga je. Semua rujuk pada situ. Bukan Nabi baru buat. Bukan benda itu syariat Nabi Muhammad SAW, tetapi syariatnya telah diutuskan, diwajibkan, telah ditentukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan dia, sebiji macam pendirian millah Ibrahim alaihissalam. Sebiji. Sebab itu, tuan-tuan ingat kan, dalam doa iftitah kita baca, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau wa ana awwalul muslimin. Ayat ini dipanggil doa Ibrahimiyah. Doa yang disebut oleh Ibrahim, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Tidak akan aku syirikkan kepada Allah SWT, dan akulah orang yang pertama ataupun akulah orang yang muslim. Itu pendeklarasian ataupun pengistiharan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim yang kita baca dalam doa iftitah. Tuan-tuan tengok, kita baca doa, kita sebut juga nama Ibrahim alaihissalam dalam tahiyat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim. Kan? Kenapa tak kama barak ta'ala Adam? Kenapa tak ambil nama Nabi Adam sebagai nabi yang pertama? Kenapa tak kama barak ta'ala Isa? Kama barak ta'ala Musa? Tetapi dikaitkan dengan Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar dimati Allah SWT sekalian. Rupa-rupanya
pendirian yang kita kaitkan kedudukan Islam dengan Nabi Ibrahim, bukan saja Islam. Mana kita ni kaitkan Rasulullah SAW, pendirian, doa, hala tuju, dakwah, bentuk keimanan itu bukan saja kita. Malah rupa-rupanya, ini yang agak menyedihkan juga, rupa-rupanya orang Kristian dan Yahudi pun mereka sering cuba nak mengkaitkan diri mereka ataupun agama mereka dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu ya, kalau kita tanya kan, Ustaz, kenapa dekat Palestin itu orang-orang Yahudi masih lagi menjajah dan menakluk Palestin? Tuan-tuan, orang-orang Yahudi ni, dia nak menakluk Palestin ini bukan hanya sekadar kerana tanah itu, bukan kerana dia nak menjajah. Dia punya pendirian dia terhadap negara haram Israel itu adalah kerana negara Israel itu adalah tempat ataupun kawasan yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Siapa yang janji? Dia dakwalah, dia claim. Dia kata yang bagi tempat itu kepada mereka ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kata Nabi Ibrahim telah mendeklar untuk ambil tanah itu. Jadi sebab tu kami nak tanah itu. Walaupun apa keadaan sekalipun, kami nak tanah itu. Pasal Nabi Ibrahim telah menceritakan bahawa itu adalah hak kamu. Dan perkara ini disebut, yang mereka letak dan mereka cipta dan mereka dakwa, disebut dalam Bible. Dalam Bible mereka mengatakan, ya, memang dalam Bible suruh kami ambil negara itu. Bukan kami nak, bukan kami saja-saja suka-suka. Tak, memang Bible suruh ambil. Jadi sebab itu dalam sokongan mereka terhadap negara Israel itu, mereka akan bertungkus lumus memastikan bahawa negara Israel itu adalah hak milik mereka. Ini satu perkara yang amat menyedihkan kita. Sebab itu alhamdulillah pendirian kita dalam hal ini, kita bertegas, kita bertegas bahawa negara Malaysia tak akan iktiraf Israel. Kan? No way, kita tak iktiraf Israel, babe. Sebab tu siapa nak pergi, jangan pakai pasport Malaysia, pasal dia tak boleh masuk. Tapi ada juga makcik-makcik nak pergi Palestin, nak semayang kat Baitul Maqdis tu. Bukan kita menafikan fadilat solat di situ, tetapi ya tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana kalau kita masuk negara Israel, pasal negara itu adalah negara yang dikawal, border-bordernya, pintu-pintu immigrationnya, pintu-pintu masuknya dikawal oleh tentera negara haram Israel. Jadi bila kita masuk negara Israel, antara benda yang berlaku ialah kita akan bayar jumlah tertentu. Saya dengar $100, ada orang kata $300. Bayar kepada pihak custom dia lah, mana pihak immigration, pihak tempat tu untuk kita masuk. Termasuklah dokumen palsu ataupun dokumen sementara untuk kita masuk boleh tengok Baitul Maqdis. Dulu dah dikeluarkan fatwa supaya ziarah Masjidil Aqsa ini ditangguhkan sehingga kita mendapat kembali menguasai negara Palestin ini. Sebab kita bagi $300. Banyak tu. Kalau bagi kat saya tu, macam-macam dan boleh buat. 900 lebih ringgit kat RM1,000 kita bagi. Kalau 300 ringgit pun beli kaset baru. Jadi kita tangguhkan dulu hasrat kita yang baik itu, kerana keadaan sekarang tidak mengizinkan. Sebab ada orang boikot makan KFC ke kadang-kadang kan, minta maaf lah. Kadang-kadang dia boikot produk-produk. Produk-produk yang dikenal pasti. Dah datang daripada Yahudi dan Israel. Produk apa? Apa saya pun tak tahu. Kita pakai barang kampung ini. McDonald ada McDonald. Tak tahulah, saya pun tak ingat, minta maaf lah orang-orang yang terlibat dengan kerjaya ni. Saya tidak bermaksud untuk mengkritik kerjaya anda semua, tetapi cuma nak gambarkan kan dulu kita menggembar-gemburkan supaya jangan kita ada bentuk pemboikotan, termasuklah rokok dan sebagainya yang datang daripada sumber. Dia ada sumber lah, dia ada sumbangan. Sumbangan itu akan diberikan kepada Israel untuk membeli peluru membunuh umat Islam. Habis tu yang kita beli kita bayar $300, $100 untuk masuk negara Palestin itu lagi direct sumbangan. Dia akan guna duit tu untuk membina kekuatan bagi tujuan membunuh umat Islam. Jadi pendirian kita ni kita pakai. Ini milah kita, ini pendirian kita. Kita pakai pendirian ni supaya
pendirian inilah sebenarnya yang kita nak pakai dalam kehidupan. Kita mesti ada pendirian, prinsip. Inilah yang dikatakan millah. Tuan-tuan, sidang perempuan dan sidang pendengar mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita tengok juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hubungan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam surah An-Nisa 125. Allah SWT menggambarkan supaya kita ikut jejak langkah Nabi Ibrahim ni kan. Dan Nabi Muhammad ikut je. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan tidak ada sebaik-baik agama, dinan, daripada orang yang menyerah diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas. Dan dia berusaha untuk mengerjakan kebaikan. Dan hendaklah dia pula mengikut wattaba'a millata Ibrahim, dan hendaklah dia mengikut prinsip pendirian Ibrahim yang lurus, yang tak ada bengkok-bengkok, yang no hanky-panky, no way, kena lurus, kena tegak, tak ada benda-benda yang ada unsur syirik, unsur kejahatan, unsur kemungkaran, unsur ketagutan. Tak boleh tu, dia kena lurus. Kerana itulah Allah menjadikan Ibrahim kesayangannya. Dalam ayat yang lain, Mumtahanah, ayat yang keempat, Allah perintahkan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Ceritakan, sesungguhnya ada bagi kamu ada uswah hasanah, ada contoh yang baik fi Ibrahim walladina ma'ahu, dan orang-orang yang ikut jejak langkah dia. Jadi ini dua bentuk, salah dua, bukan salah satu, salah dua ayat yang contoh yang menunjukkan bahawa kau kena ikut ni pendirian dan prinsip Ibrahim. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 130 Allah kata siapa tak mau ikut, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang tak nak ikut, aku tak nak ikutlah prinsip pendirian milah Ibrahim, illa man safiha nafsah, melainkan orang itu memperbodoh-bodohkan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fi dunya, sedangkan Ibrahim itu kami telah muliakan dia, kami pilih dia sebagai nabi yang mulia di dunia ini, wa innahu fil akhirati minas salihin, dan di akhirat Nabi Ibrahim merupakan orang yang tinggi martabatnya di kalangan orang-orang yang soleh. Dan kita tengok Ali Imran ayat 95. Ini yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah SWT. Qul wahai Muhammad, katakanlah dalam Imran 95, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah kamu akan millah Ibrahim hanifah, yang ikhlas, yang berdasarkan tauhid. Millah hanif ni maknanya dia betul-betul straight, dia tidak disumbat dengan segala unsur-unsur kemungkaran, penyelewengan, penipuan, pembohongan terhadap agama. Itu yang hanif, yang bersih. Islam kena bersifat begitu. Dia tak boleh, aku tengok macam Islam, tapi macam tak Islam pun ada. Itu tak boleh itu sebenarnya. Sebab agama Islam, agama furqan, agama yang memisahkan antara hak dan batil. Kalau kita tidak boleh memisahkan antara hak dan batil, ini hak ke ini batil? Kita nampak orang yang hak macam orang yang batil, atau orang yang batil macam orang yang hak. Ini kita tak nampak pemisahan antara hak dan batil. Sedangkan Quran dan hadis telah menggambarkan dan menceritakan dan membentuk pemikiran supaya kita boleh membezakan antara hak dan batil. Sebab itu Allah SWT pesan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil. Sebab tu adik kakak, kak long, mak long, pak cik, mak cik, saya pesan, kalau kita nak jadi muslim, muslimah yang mengikut arus yang diperintahkan oleh Allah, jalan yang diperintahkan oleh Allah, jangan kita campur adukkan keimanan kita, kita campur adukkan kepercayaan kita, malah kita campur adukkan perbuatan amalan kita dengan unsur-unsur syirik, unsur-unsur khurafat, unsur-unsur bid'ah, unsur-unsur taghut, unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita sebagai muslim. Sebab tu kadang-kadang bila orang tu dia beriman, lepas tu dia kata dia semayang, dia puasa, tetapi hakikatnya pada masa yang sama dia percaya kepada khurafat, kepada tahyul, kepada perkara-perkara syirik, maka itulah yang dikatakan mereka tidak mengikut perjalanan jalan Islam yang lurus, yang bersih, yang hanif ini. Kerana dia masukkan perkara-perkara yang batil.
Sama ada batil itu dari sudut kefahaman, pemikiran, kepercayaan ataupun perbuatan, tindakan. Yang tindakan itu kadang-kala memang akan pasti menjejaskan cara hidup dia sebagai Muslim. Sebab tu kadang-kadang saya pelik. Kita macam dah tak ada sense. Tu kata orang Jawa kan. Suka orang Jawa. Kita dah tak ada perasaan bila kita tengok kemungkaran di depan mata kita. Sedangkan kadang-kadang kita tengok yang kemungkaran itu dibuat oleh orang-orang yang mengaku Muslim. Orang yang kadang-kadang menutup aurat, menjaga solat. Ya? Tetapi hakikatnya kadang-kala dia membuat perkara yang mungkar. Pada masa yang sama, dia buat perkara mungkar. Sekarang punya trend, minta maaflah adik kakak, ya. Saya tahu adik kakak suka dengan dunia hiburan, tidak salah hiburan dalam Islam. Tetapi kalau hiburan itu melanggar batas-batas syarak, maka jauhilah. Kerana kita bimbang, kita tidak berada di atas track, di atas landasan yang diperintahkan oleh Allah SWT ke atas kita, seperti mana kita berjalan di atas rel kereta api. Salah sikit, babe, kau tergelincir. Tergolek, tergolek dok pun tak tergolek macam kita. Jadi kita nak kena duduk di atas landasan itu dengan betul. Dia macam tu lah. Macam kita naik kereta api lah. Kita naik kereta api, Islam itu begitu. Jangan ada trek yang sedikit pun tergelincir. Kalau kita tergelincir, kita akan terus tergolek-golek. Dia tak boleh dah naik atas trek tu. Kecuali kita bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Ini kadang-kadang kita nampak dia menutup aurat. Tapi pada masa yang sama, dia pergi pub, dia pergi disco, dia ada apa? Apa nama? Dogging, apa nama? Clubbing. Clubbing. Baru teringat pula. Saya pun tak tahu clubbing ni, mencari juga kat internet menatang apa clubbing ni. Rupanya dia pergi club. Saya ingatkan kelab-kelab biasa ni. Rupanya kelab disco. Jadi ada kepatut. Ya? Dah pakai tudung. Pergi dengar konsert-konsert yang bercampur lelaki perempuan. Tak boleh lah. Wala talbisul haqqal bil batil. Jangan campurkan hak dengan yang batil, babe. Allah pesan begitu. Dan itulah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Yusuf, kita tengok lagi. Surah Yusuf ayat 38. Ya, apa pesanan Allah? Wattaba'tu millata abina. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billah min syai'in zalika min fadlillah alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kata Nabi Muhammad, aku menurut agama bapa aku, datuk nenek aku, iaitu Ibrahim, Ishaq serta Yaqub. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, bukan diorang tu bukan agama Islam. Semua Nabi agama Islam, Syekh. Semua Nabi-Nabi. Start zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, agama ni Islam. Isa Islam. Yahudi. Bukan Yahudi. Musa Islam. Jangan ada yang kata Isa agama Kristian. Ya, orang Kristian, dia nak memperkukuhkan hujah dia, agama dia. Dia ambil ikon ni. Dia ambil figure Isa dalam agama dia. Nabi Ibrahim tak mungkin, Nabi Isa tak mungkin kan menyuruh manusia, manusia sembahlah aku sebagai Tuhan kau. Mana mungkin kan? Manusia kau sembahlah aku sebagai anak Tuhan. Mana mungkin Isa berkata begitu. Begitu juga dengan Nabi Musa. Tak mungkin dia membawa satu ajaran yang bertentangan dengan perintah Allah. Mana mungkin dia ajak agama Yahudi. Jadi semua Nabi-Nabi ni, ya sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih, mereka adalah agama Islam. Mereka adalah Muslim. Apa maksud Islam? Apa maksud Muslim? Maknanya dia menyerahkan diri dia bulat-bulat kepada ubudiyatillah, kepada penyembahan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menggambarkan Nabi Muhammad kata, aku ikut agama datuk nenek aku. Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, semua aku ikut style dia orang, iaitu hanif, lurus. Tidaklah sepatutnya ada syirik ataupun ada persekutuan sesuatu pun dengan Allah. Mentauhid, mengesahkan Allah ialah hasil daripada kurniaan Allah kepada kita dan kepada umat Islam. Tetapi, kata Allah, kebanyakannya manusia tidak bersyukur. Allah SWT telah memberikan kita kemuliaan dan kebaikan dengan kita duduk di atas landasan yang lurus. Tetapi ada sebahagian manusia, sebahagian daripada kita, bukan kita di sinilah, kita di Madagaskar. Ada juga yang kita ni, kita cuba nak memesong daripada ajaran yang sebenar. Kita bawa izm-izm, pemikiran-pemikiran yang luar daripada Islam. Sebab tu kan pemikiran, ini kebetulan baru lepas kita bincang dengan pelajar-pelajar universiti tadi. Pemikiran animism. Animism ni percaya kepada benda-benda khurafat tahyul. Animisme ni macam kita tengok orang yang sembah pokok, sembah berhala. Dia bukan orang sembah pokok, sembah berhala ni, maknanya dia sembah sujud. Kadang-kadang itulah
bentuk dia. Tetapi pada masa yang sama, kepercayaan dia kepada benda-benda khurafat ini juga ada pada orang Islam. Kan ada orang Islam, dia percaya penyapu kena letak terbalik lah. Nanti kalau letak terbalik, barulah perkara-perkara roh-roh jahat ataupun benda-benda jahat tak masuk dalam rumah. Kadang-kadang dia bela kucing hitam. Dia kata kucing hitam ni boleh jaga rumah. Kucing jaga rumah. Belalah kurang-kurangnya rimau ke, kan? Bela Godzilla ke. Bela kucing jaga rumah. Kan? Dia jaga tikus boleh lah. Itu kadang-kadang bentuk-bentuk kepercayaan yang khurafat, yang berbentuk syirik ada pada umat Islam. Ini bahaya, baik. Bahaya. Dan yang terakhir kalau kita tengok dalam ayat Surah An-Nahl ayat 123. Dalam Surah An-Nahl Allah SWT mengatakan, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin." Dan kami telah wahyukan, kemudian Allah telah wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Summa auhayna ilaika. Ilaika siapa? Wahai Muhammad. Anittabi' millata Ibrahim. Hendaklah kamu menurut agama Nabi Ibrahim. Sebab agama Nabi Ibrahim Islam. Maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakinna hanifah muslimah. Kan? Tidaklah Ibrahim itu nama agamanya Yahudi, tidak nama agamanya Nasrani, tetapi adalah Muslim yang lurus tegak, Muslim hanifah. Wa maka na minal musyrikin, dan dia bukan di kalangan orang yang syirik. Ayat yang ni pun kata wa maka na minal musyrikin, dan dia tidak ada unsur syirik. Unsur syirik ni unsur-unsur benda yang bukan Islam, dia masukkan dalam agama Islam, maka itu syirik. Hatta sehinggalah kepada perkara yang bersifat ubudiyah, kepada sifat-sifat mempercayai, kepadalah perkara-perkara yang kita yakini bahawa benda ni lebih baik daripada, ataupun benda ni boleh menggantikan hukum ataupun syariat Islam. Maka itu semua akan menjadikan milah kita itu tersasar daripada apa yang dibawa oleh seluruh nabi-nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya. Kul, kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 60, oleh kerana Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang tegas dalam pendirian dia. Nabi Ibrahim ini, kata Allah SWT, adalah seorang yang bersifat kepemudaan. Dia bukan maksudnya dia ni seorang yang muda. Kata Allah SWT, Qul sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Setengah daripada mereka berkata, kami ada mendengar seorang pemuda yang bernama Ibrahim mencaci Tuhan. Maksud di sini, fata ni ataupun kepemudaan ini, dia bukan umur kan? Kita kadang-kadang letak umur muda ni pada umur. Sebenarnya kepemudaan ni adalah jiwa. Jiwa. Pasal Rasulullah SAW, kita ingat balik. Rasulullah SAW hijrah pada umur sekitar 53 tahun. Kan? 53 tahun. 40 tahun jadi Nabi, 13 tahun di Mekah, kemudian campur 13 campur 40 kan. 13 campur 53 lah kan. Allah. Daripada 53 tahun ke Madinah. Di Madinah tu setahun, dan antara setahun ke 2 tahun Nabi Muhammad SAW membuat persiapan untuk menyerang ataupun berlakulah peperangan disebut Badar Al-Kubra. 53, 54, 55 tahun ni pemuda ke babe? Mana ada muda? Kita 53, penyakit 8 serangkai dalam badan. Kan? Senggugut lah, sakit lutut lah, macam-macam lah kan. Wa'iyyazubillah. Tapi nak buat macam mana dah Allah buat. Tapi maknanya bukan itu menjadi halangan. Yang menjadi dia punya kekuatan itu ialah jiwa dia. Sehingga kan ada orang-orang yang tua yang tak dapat menyertai Rasulullah SAW, mereka ni akan rasa sedih. Pasal terlalu tua tak larat, dia akan sedih. Dia kata, kalau boleh aku nak ikut kau wahai Rasulullah. Ini jiwa pemuda. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Ini jiwa muda, tengok awet je. Janganlah babe. Kita nak jiwa pemuda dalam menegakkan agama Allah. Biarlah kita kata umur saya 60 pun, tetapi jiwa tu menegakkan agama Allah itu kental babe. Itu yang kita nak. Ini kalau kuat, kalau muda tu benda-benda yang bersifat nafsu sahaja. Tak mau begitu. Kita Muslim, kita mukmin, kita nak supaya jiwa kita kental disebabkan kita nak tegakkan agama Allah SWT. Walau apa jua umur kita. Di situlah kedudukan kita dalam mengikut arus dan jalan Nabi Ibrahim AS. Jadi di sini saja insya-Allah
kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ada yang tersalah, yang terkasar, saya nak minta maaf. Sama ada dalam rancangan atau di luar rancangan ini, memang kadang-kadang saya agak bertegas dalam sesuatu perkara. Semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan kebenaran yang telah saya pelajari, yang telah saya selidiki. Dan walaupun bahasa-bahasa yang kadang-kadang saya gunakan itu mengguris perasaan sebagian sidang pendengar, tapi dalam hati saya ada taman. Saya sebenarnya lembut orangnya. Jadi terima kasih. Sekadar itu saja untuk pertemuan kita, perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah diizinkan Allah SWT kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.